Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam channel Pintar DIY. So guys, terima kasih kerana menyokong Pintar DIY. So hari ini saya nak kongsikan dengan anda satu tajuk baru. Bukan tajuk barulah. Berkaitan dengan smart switch yang ramai orang guna sekarang. Anda pun pakai juga kan? Okay, tak apa. Ini bagi yang mana yang tak tahu lagi. Masih ramai yang tanya kepada saya, switch apa bang yang sesuai dibeli, switch mana yang senang pasang, dan beberapa lagi lah soalan-soalan yang ada singgah di WhatsApp saya. Okey, kat depan saya ni, kat bawah saya ni ada 3 jenis smart switch yang ada di pasaran. Okey, jom kita pergi satu persatu dan kita tengok pro and con, mungkin dan perbezaan lain, mungkin saya boleh share dengan anda. Okey, jom, let's go. Okey, dekat bawah saya ni ada 3 jenis smart switch di pasaran. Okey, mula saya akan tunjuk brand yang pertama, jenama yang pertama daripada Sonoff. Sonoff. Okey, ada orang sebut Sonoff, ada orang sebut Sonoff. Okey, tapi ramai yang tak tahu maksud dia apa. Okey, Sonoff adalah singkatan daripada Smart On Off. Okey, so saya terangkan dulu. Sonoff ni memerlukan neutral wire. Okey, neutral wire dia tujuan dia untuk apa? Untuk menghidupkan circuit di dalam ini. Okey, bagi penyambungan atau wiring di rumah anda, anda harus semak, anda harus pastikan neutral wire ada di supply di switch lampu dan kipas. Okey, rata-rata orang ramai tak tahu sebenarnya standard perpasangan wiring switch lampu dan kipas di rumah kita adalah tidak mempunyai neutral wire. So bagi siapa-siapa pengguna yang nak pakai Sonoff ni, anda perlukan neutral wire, tarik sendiri atau upah orang dan seumpamanya lah. Okey, so ada orang tanya juga, pakai neutral ni atau non neutral ni mana lebih tahan? Itu bergantung kepada pembekal penghilang tersebut. Pemerhatian saya, smart switch yang menggunakan neutral adalah lebih stabil berbanding dengan non-neutral. Okey, itu saya punya pemerhatian saja. Mungkin ada yang di luar sana tidak memakai neutral wire, masih bertahan sehingga kini. Okey, itu adalah Sonoff. Okey, apa lagi yang saya boleh kongsikan? Sonoff ini connected directly kepada Wi-Fi. So, dia tak memerlukan hub, dia tak ada Bluetooth, dan dia ada RF. So dia ada 4 variant, T0, T1, T2, T3. Okay, T3 ni warna hitam. Yang T0 ni dia tak ada RF. Okay, itu sedikit sebanyak tentang Sonoff. Okay, atau Sonoff. Alright, kita pergi ke smart switch yang kedua. Smart switch yang kedua ni adalah daripada OEM E-Wheeling. Okay, sebab apa saya katakan OEM E-Wheeling? Oleh kerana terdapat banyak penghilang-penghilang kat luar sana yang menggunakan base aplikasi E-Wheeling atau Smart Life sebagai untuk perantara untuk menghidupkan dia punya aplikasi Smart Switch dia. Okay, so that's why lah terdapat pelbagai jenama-jenama dekat luar, akan tetapi menggunakan software yang sama, iaitu E-Wheeling ataupun Smart Life. Smart Life tu ya lebih kurang lah. Okay, ini adalah saya punya pendapat. Okay, dekat saya ni ada 4 geng. Okay, apa lagi yang ni, switch ni tidak memerlukan neutral. Okay, kalau anda dapat lihat dekat sini, dia tak ada neutral punya wire untuk slot, skru tak ada, semua live. Live in, live out 4. Ni 4 geng. So tapi dia bekalkan 2 unit kapasitor. 2 unit kapasitor. Okey, sebab apa 2 unit? Mungkin sebab dia 4 geng. Kalau dia 1 geng, 2 geng, 3 geng, mungkin dengan 1 unit kapasitor boleh berfungsi dengan baik dah. Okey dah. Alright, dekat sini saya tengok ada berapa nilai kapasitor dia.
Kebiasaannya saya lihat sebelum ni nilai kapasitor dia 0.3 microfarad. Okey. So kalau 2 tu lebih kurang 6 lah. Kalau anda jumpa kapasitor yang nilai 0.6 microfarad 1, then okey. Okey, walau bagaimanapun switch yang jenis OEM e-wheeling ni atau Smart Life yang menggunakan kapasitor ni, ia mempunyai limit kapasiti satu circuit. Mungkin dalam satu incoming tu anda tak boleh run lebih daripada 200 watt. Sekiranya lampu anda 50 watt atau kipas anda 50 watt, selebihnya anda kena projection lebih kurang 50 watt atau ke 60 watt current yang akan lalu. Okey. Yang ketiga adalah switch daripada Xiaomi Akara. So dengan facelift yang cantik, smooth. Memang saya suka salah satu brand selain pada Sonoff ni, Akara adalah pilihan kedua saya. Okey. Dia punya surface, kita tahu Xiaomi memang kalau buat barang memang cantik. Perfect. Hampir nampak eksklusif. Okey. So bagi saya Akara ni agak menarik juga sebab dia tak memerlukan neutral wire untuk dihidupkan. Lepas tu dia tak ada kapasitor. Kapasitor tak ada, babe. Kapasitor tak ada. So anda boleh terus live in dan live out mudah untuk buat pemasangan tanpa pening-pening kepala. Okey. Tapi dia ada bateri di dalam ini sebagai fungsi untuk dihidupkan. So dia ada lifetime, dia ada life cycle dia. So berapa ribu kali macam tu touch tu baru anda kena tukar sendiri bateri di dalam ni. Okey. Antara yang Akara ni saya nak share ialah Akara ni memerlukan hub untuk berkomunikasi. So ni akan connected to Wi-Fi. Yang wall switch ni akan connected kepada Zigbee hub. Okey, dia menggunakan protokol Zigbee. Siapa yang tak pernah dengar Zigbee, anda boleh cari Zigbee tu apa. Okey, Zigbee tu adalah salah satu protokol wireless communication juga. So cuma dia menggunakan low power transmit lah begitu. So mana-mana yang nak membeli switch Akara ni, anda pastikan kena ada Zigbee hub. Okey. So bagi dua switch yang tadi, yang lain tu tak perlu hub pun, dia directly connected to Wi-Fi. Okey, jom kita try cuba pula pemasangan switch ini dan anda tengok macam mana dari segi kualiti. Mungkin apa yang anda boleh lihat lah. Okey, jom. Okey, kita akan cuba pertama sekali dengan menggunakan switch daripada Sonoff. Okey, anda perlu cek satu-satu dulu dia punya interface macam mana. So far kita akan cuba buat pemasangan. Okey, ni depan ni saya ada, ni adalah in. So saya dah tanda kat sini in. So kalau anda dapat lihat, ini in. Okey, power source saya datang daripada sini. Kemudian ini adalah sampel lampu. So ni adalah 1 geng, 2 geng, 3 geng, 4 geng. So saya cuba 1 geng saja. Saya guna 1 geng saja. So nak menunjukkan simulasi berkenaan in dan out. So ini ada wire live dengan wire neutral. So saya dah asingkan. Jadi kita tengok cara pemasangan. Okey, jom. So ni saya ambil dulu neutral in. So neutral in. Kemudian live in. Okey, ni live in. So kat situ ada tulis live in. Okey, kemudian kita ada dua wire, itu yang out.
So anda dapat lihat ini out. Kita ada lagi 2 wire. So live out kita akan buat kepada geng yang pertama. Live out. Okey, so sekarang kita nak sambungkan wire ni. Kita kena sekalikan yang dekat atas ni dengan yang in ni. Andaikan kita tarik neutral wire ni daripada DB kita ataupun kita loop daripada circuit yang terdekat dekat atas, so kita masukkan kat sini. So kita sekalikanlah kat sini. Right. Okey, selesai. So anda dapat lihat left in dan left out serta neutral in dan neutral out. Okey, jom kita menyalakan switch ini. Nanti kita tengok apa hasilnya. Power supply dah dinyalakan. Okey, kalau anda dapat lihat ia sudah menyala. Okey, kita cuba turn on. Okey. So ini adalah bagaimana son off itu berfungsi menggunakan neutral incoming dan shade dengan neutral output yang existing berada di ceiling ke lampu ke. Okey, right, kita akan cuba test yang kedua menggunakan switch melalui dengan kapasitor. Alright, okey, seterusnya kita akan cuba switch tanpa neutral. So kita ada kapasitor dekat sini. Right, so kita tengok macam mana pemasangan kaedah yang tanpa neutral. Okey, anda harus tahu neutral ini tidak akan dipakai. So kita beranggapan kita hanya ada incoming live saja dekat sini. So kita hanya ada incoming live saja kat sini. Alright, neutral tak ada. Neutral ni saya buang kejap lagi. Okey, kita assume pemasangan kita ni seperti di rumah anda sedia ada. Left incoming dan left output serta neutral ni berada di atas ceiling anda. Alright, macam mana cara pasang? Jom kita cuba. Pertama sekali saya matikan dulu neutral wire ini. Okey, kemudian kita pasang live in. Okey, ini live in adalah incoming live seperti mana yang berada di switch dinding anda. Kemudian kita ada live out. Kita ambil pada live 1. So dan seterusnya lah. Yang ni geng yang kedua, ni geng ketiga, ni dan geng keempat. Tapi saya hanya buat satu sahaja. Okey, ini semestinya wire neutral ni berada dekat atas ke rumah anda, dekat ceiling apa semua. So kita assume neutral ni telah disambung dengan incoming lah. Right. Okey, ni saya dah sambungkan neutral dengan DDB. So secara armnya, so ini cara standard wiring di rumah anda sebenarnya. Okey, so kalau dalam keadaan macam ni tanpa kita pasang kapasitor, dia menyala tak lampu ni? Okey, kita cuba.
Okay, saya nyalakan power source. Okay, anda dapat lihat lampu tu menyala, tapi ini masih tak menyala lagi. Switch ini tak menyala, tapi circuit tu complete lah sebenarnya, tapi switch tak menyala. Ini sebenarnya yang berlaku sekiranya anda menggunakan switch, smart switch non neutral. So ada pro, ada con dia. So kita nak menghidupkan switch ni, kita kena pasang ni, kapasitor ni dekat circuit, dekat lampu tu lah. Okay, saya akan loopkan lampu punya wiring tu live dan neutral menggunakan kapasitor ni, dan kita tengok switch ni menyala atau tidak. So kita double check dulu. So switch ni tak menyala, tak ada lampu, semua tak ada. Okey, tak menyala. Okey, dan kita padam dulu power source. Saya loopkan kapasitor ni dekat sini. Andaikan kapasitor ni dipasang dekat siling rumah anda, so berhati-hati ketika memasang kapasitor inilah. So ini adalah rupa kapasitor sekiranya disambungkan di siling lampu rumah anda. Okey, kemudian kita akan tengok switch ini menyala atau tidak. So kalau anda dapat lihat, lampu ni dah menyala. Okey, dah menyala, tapi lampu tu macam ada blinking sikit. Okey, kita cuba turn on. Okey, baru menyala. So bila pasang kapasitor tu, baru switch ini menyala. Okey, ini adalah switch yang memerlukan kapasitor untuk diaktifkan, dinyalakan. Okey, bagi yang mana-mana suka switch tanpa non neutral tersebut, so ada pro and con dia lah. Bertahan lama atau tidak itu subjektif. So kalau nak stabil, saya kena pasang dua. So ni adalah kelemahan-kelemahan smart switch. Dia akan restart sendiri. Itu adalah disebabkan kapasitor ataupun dia tak boleh tampung load yang berada yang lalu di smart switch ini. So ni dia dah hidup balik. Tekan tak boleh. So saya matikan balik semula. So anda tengok ada lampu-lampu sikit, dia kelip-kelip tadi kan. Ini common. Smart switch yang non neutral ni, benda ni jadi memang common. Dia, saya tekan switch lain, tapi dia menyala sikit je. Tak nyala kan. Saya sebenarnya pasang dekat L1, tapi dekat port 2 pun nyala sikit. Walaupun tak berapa nampak. Kalau anda nampak dalam video ni, anda boleh pilihlah sebenarnya switch yang mana sepatutnya yang anda beli untuk di rumah anda. Okey, anda nampak kan? Ada sedikit, walaupun tak berapa nampak yang menyala tu. So, anda dah lihat kan kedua-dua jenis switch tadi, neutral dengan non-neutral punya jenis smart switch. So, yang ketiga, kita akan cuba switch daripada jenama Aqara. Okay, dia tak memerlukan kapasitor dan tak perlukan neutral untuk power up the switch. Alright, jom. Okay, kita akan cuba switch daripada jenama Aqara. Yang terakhir lah. So kita tengok dekat sini memang tak ada neutral,
untuk dihidupkan. Jadi kotak dia pun tak ada dibekalkan dengan kapasitor untuk bagi membolehkan ianya berfungsi. So ada L input dan output semuanya. Ok, jom kita pasang, kita tengok macam mana dengan keadaan tak ada neutral di supply dan kapasitor pun tak ada. Ok, so wiring masih kekal macam tadi. Di rumah kita, dekat wall switch kita hanya ada L input dan L output, live input dan live output. So ni saya ambil live input dan kita akan masukkan dalam ni ya. Okey, ini adalah pemasangan bagi standard di rumah anda lah. So ada live in dan live out. So terhubung kepada lampu satu geng. Saya buat satu geng saja dan kita tengok macam mana mana switch ni jalan atau tidak. So ni tak ada kapasitor saya tak ada pasang kapasitor. Okey, power supply telah dinyalakan. Kemudian kita tengok switch berfungsi atau tidak. Nyala. So ada nampak kelemahan dekat sini kat mana? So kalau anda perhatikan betul-betul, lampu dia ada kelip-kelip sikit. Sekejap saya fokuskan. Anda nampak ada cahaya sedikit kat sini. Okey. Saya pasang di geng 1. Tapi bila saya tekan geng lain, dia ada impact sama. Okey. Saya pasang kat geng 1 saja. Saya tekan on, geng 2 dengan geng 2, geng 3. Alright. So, anda dah lihat kan simulasi berkenaan dengan tiga jenis smart switch tersebut. Ada pro and con dia. So, anda kat sini anda boleh nilai kan yang mana satu smart switch yang sesuai untuk anda guna yang dengan lebih lama lah. So, ada pro and con dia. Non-neutral mungkin memudahkan, tapi ada side effect yang lain. Kalau anda dapat lihat kesan dengan low light, low LED atau low lamp, anda akan dapat nampak sikit ya lampu tu flick. So itu saya gunakan jenis lampu yang paling simple lah. Sebenarnya masih ada arus lagi jalan kat situ. So kalau anda guna jenis Aqara, ada bateri dalam, masih ada flick macam non-neutral yang tadi, yang kita test nombor 2 tadi. Okay, so kalau kita cuba menggunakan switch yang ada neutral, bukan hanya Sonoff tapi brand lain yang ada neutral wire, ianya lebih selamat dan tahan lama. Itu bagi pendapat saya. Terserah kepada anda mengikut kemampuan anda nak pilih switch yang daripada jenama mana, spesifikasi yang mana. Mungkin anda rasa ia murah dan senang dipasang, tapi anda nak menjadi smart kat switch anda tu. Walau apa pun, berhati-hati ketika memilih atau membeli switch dan membuat penukaran switch di rumah anda. Okey, setakat ini perkongsian saya mengenai video perbandingan, perbezaan dan simulasi kecil berkenaan smart switch ini. Diharapkan perkongsian ini memberi manfaat kepada anda, sedikit sebanyak membantu dalam pemilihan membeli smart switch yang berada di pasaran. Okey, terima kasih. Jangan lupa follow, share dan like Pintar DIY. Kita jumpa pada video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.